Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Selangor menentang Melaka United, yang mana Melaka United menang 2-0 hasil jaringan daripada Ifit Dayo. Ifit Dayo telah membuktikan kepada pasukan lama beliau yang mana DNA Jerman ni boleh dikatakan scam lah, apabila dalam beberapa tahun ni nampaknya DNA Jerman tidaklah membuahkan hasil yang positif sangat untuk pasukan Selangor. Jadi apa tunggu lagi untuk pengurusan pasukan Selangor? Tan Chee Ho tengah free, takkan tak mau risik-risik. Kot-kot lah dengan bawa masuk Tan Chee Ho, boleh bawa Selangor pi Asia, sama ada AFC Cup ataupun ACL, mana kita tahu kan, gurau sahaja. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Melaka United. Apakah perkara yang boleh kita puji untuk pasukan Melaka United pada perlawanan ni? Yang pertama adalah tentang defense department pasukan Melaka. Apa yang boleh kita mulakan tentang defense department pasukan Melaka adalah gandingan Fadli Syaz dan juga Haziq Puat ternyata telah membentuk satu gandingan yang konsisten daripada game menentang JDT, dan mereka pada perlawanan ni sekali lagi menunjukkan satu disiplin yang tinggi dalam memastikan yang kawasan D-box ataupun kotak penalti pasukan Melaka tu gagal ditembusi oleh bahagian serangan pasukan Selangor. Jadi apa yang boleh saya puji tentang Haziq dan juga Fadli Syaz, mereka berdua sebenarnya sangat-sangat bagus daripada segi man marking, yang mana pada perlawanan ni kita boleh katakan yang mereka berjaya untuk merantai pergerakan striker Selangor iaitu Keyon dengan sangat-sangat bagus, tanpa memberikan pergerakan yang bebas kepada Keyon untuk menerima umpanan daripada teammate beliau iaitu daripada pasukan Selangor lah. Jadi daripada segi tight marking dan juga man marking yang ditunjukkan oleh Fadli dan juga Haziq ni telah memberikan satu keselesaan kepada barisan pertahanan pasukan Melaka untuk tidak menerima ancaman yang terlalu banyak daripada pasukan Selangor. Sebab apa? Sebab Keyon memang dirantai. Jadi apabila pertahanan berjaya rantai target man utama pasukan Selangor, maka pasukan Selangor pun tak boleh nak buat banyak. Bukan sahaja daripada segi marking mereka bagus, mereka juga bagus daripada segi react dengan hantaran-hantaran yang dilakukan oleh bahagian sayap pasukan Selangor. Yang mana kita boleh lihat apabila pemain-pemain Selangor cuba supply bola kepada Keyon, selain daripada Keyon di marking, pemain-pemain Melaka United di bahagian pertahanan akan cuba melakukan interception ataupun challenge the first ball dengan melakukan clearance, yang mana pada perlawanan ni banyak hantaran-hantaran lintang yang dilakukan oleh Quinton Cheng, Entaon, Mukairi untuk mencari Keyon di bahagian hadapan berjaya dibaca dengan mudah oleh barisan pertahanan Melaka, terutamanya Haziq dan juga Fadli Syaz yang banyak melakukan clearance dengan tandukan-tandukan sebab bola tinggi kan, so dia clear dengan tandukan dan sebagainya, dan dia berjaya untuk read hantaran-hantaran tersebut untuk melakukan interception. Jadi untuk dua center back pasukan Melaka ni memang patut dipuji lah, dan banyak juga mereka melakukan orang kata apa, tackling yang on time, yang mana ada satu peluang tu Keyon ada dalam pergerakan ataupun kondisi yang bagus untuk melepaskan rematan, tiba-tiba pop di tackle dengan pertahanan pasukan Melaka tepat kepada bola, jadi selamat gawang Melaka. Jadi memang baguslah mereka punya komunikasi, mereka punya disiplin, mereka punya interception, mereka punya pembacaan game memang sangat-sangat cemerlang untuk dua center back pasukan Melaka United iaitu Fadli Syaz dan juga Haziq Puat pada perlawanan ni. Manakala untuk Khairul Anwar dan juga Wan Amirul Afiq yang bertindak di bahagian kanan dan kiri, mereka juga bertindak dengan sangat cemerlang daripada segi memberi tekanan kepada pemain-pemain sayap pasukan Selangor, yang mana Khairul Anwar bertindak dengan sangat cemerlang lah bagi saya untuk menjaga Quinton Cheng di bahagian kiri pasukan Melaka, yang mana Quinton Cheng pun tidaklah mampu untuk bergerak bebas, tidak mampu untuk melakukan hantaran-hantaran dengan baik, dan yang paling penting Khairul Anwar juga berjaya untuk menghalang pergerakan Quinteng untuk menggerakkan counter attack untuk gol pertama pasukan Melaka. Dan untuk belah kanan Wan Amirul Afiq, daripada segi marking ataupun penjagaan beliau kepada Fazli Mazlan memang on top lah. Fazli Mazlan boleh dikatakan agak tenggelam pada perlawanan ni disebabkan marking dan juga dijaga oleh Wan Amirul Afiq sebegitu detail, ataupun memang bagus, sangat disiplin lah Wan Amirul Afiq di bahagian kanan pasukan Melaka. Jadi itu yang pertama, memang defend pasukan Melaka daripada segi pembacaan game mereka bagus, dari segi compact mereka bagus, mereka tutup ruang dan sebagainya, man marking mereka bagus, interception semua mereka cemerlang untuk back four pasukan Melaka, dan menunjukkan konsistensi yang bagus selepas game menentang JDT yang lepas. Itu yang pertama. Yang kedua yang boleh saya puji juga untuk Brian C lah. Untuk game ni beliau juga melakukan aksi penyelamatan yang bagus apabila Selangor ada beberapa percubaan daripada Keyon dan juga Entaon, beliau berjaya menyelamatkan gawang beliau daripada dibolosi. So Brian C juga bertindak dengan sangat
sangat cemerlang di samping mampu untuk communicate dengan baik di barisan pertahanan bersama back four pasukan Melaka. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga yang saya suka tentang sistem pasukan Melaka United ni adalah tentang double pivot mereka, iaitu di first half mereka letak Justin Bass dan juga Fadil Idris. Di first half mereka letak Justin Bass, Fadil Idris. Di second half mereka bawa masuk Hasbullah untuk bergandingan dengan Justin Bass. Yang mana bagi saya sistem double pivot pasukan Melaka United ni adalah sistem yang sangat bagus dan cemerlang. Pada perlawanan ni kita boleh lihat apabila Selangor cuba untuk melakukan serangan, mereka lebih berpaksikan kepada bahagian wingback dan mereka cuba overload player seramai yang mungkin di bahagian tengah, yang mana Brendan akan masuk tengah, Hentaun akan masuk tengah, Mukari Ajmal akan lebih tumpu kepada tengah, Keyon lebih kepada tengah berbanding bahagian wide area. Jadi apabila ada dua pivot di bahagian tengah, iaitu Fadil dan juga Justin Bass, benda ni boleh untuk counter ataupun mengganggu bahagian ataupun corak serangan pasukan Melaka, corak permainan pasukan Selangor. Yang mana pada perlawanan ni kita boleh tengok pada first half Fadil Idris telah memainkan peranan yang sangat penting di bahagian tengah bersama dengan Justin Bass ketika pasukan Selangor cuba build up di bahagian menggunakan wingback. Apabila Selangor cuba overload player dan cuba hantar bola ke bahagian tengah, maka Fadil dan juga Justin Bass lah orang yang akan pergi membantu ataupun mengganggu bahagian tengah pasukan Selangor daripada build up ataupun melakukan hantaran-hantaran ke dalam kotak penalti. Jadi disebabkan itulah pasukan Selangor sebenarnya agak tertekan disebabkan ada dua pivot yang mengganggu mereka punya rentak permainan. Peranan yang dimainkan oleh Fadil untuk buat kerja kotor sampai dapat kad kuning, lepas tu diganti pula dengan Hasbullah masuk bergandingan Justin Bass. Mereka memang berjaya untuk memastikan yang bahagian tengah Selangor ni tak berapa hidup walaupun ada numbers of player yang lebih banyak daripada pasukan Melaka, tetapi disebabkan kerajinan work rate yang ditunjukkan daripada segi buat kerja kotor, mengganggu, disrupt. Kiranya untuk dua pivot ni memang boleh dikatakan fokus untuk defend, memang untuk memastikan yang bahagian tengah pasukan lawan tak hidup. Tugas mereka adalah untuk membantu dan benda tu memang berhasil. Daripada game menentang JDT lagi, memang peranan-peranan dua pivot pasukan Melaka ni nampaknya semakin, orang kata apa, chemistry mereka semakin terbina, mereka pandai buat kerja kotor, mereka dah mula untuk kekalkan momentum yang bagus, mereka berjaya mematikan bahagian tengah pasukan lawan. Itu yang menarik untuk ditonton untuk pasukan Melaka. Yang keempat yang boleh saya puji lah. Dan yang terakhir, apa yang boleh saya puji untuk pasukan Melaka adalah daripada segi mereka punya breakthrough melalui counter attack. Counter attack mereka sangat-sangat berbahaya, yang mana kita boleh tengok mereka hanya ada 1-2 touch passing sahaja untuk counter attack. Gol yang pertama kita tengok Khairul Anwar intercept ataupun halang pergerakan Quenteng, passing kepada Sony, Sony buka Adreno, Adreno buka Sony, Sony buka balik kepada Ifedayo, hantaran silang. Jadi boleh saya katakan counter attack mereka berbahaya sebab mereka ada Ifedayo. Ifedayo pun cemerlang pada perlawanan ni, memang boleh dikatakan lepas lega daripada hamstring dalam 3 hari, dan memang recovery yang sangat cepat. Beliau menunjukkan satu performance yang gila-gila lah bagi saya kan. Untuk seorang player yang bercedera pada hamstring, memang sangat cemerlang lah untuk game ni. Gol yang pertama tu mungkin orang boleh pertikai sebab offside, tetapi gol yang kedua tu memang Ifedayo is amazing, yang mana dia berjaya beat Yazan, dia berjaya beat Sensor Movice. Ketenangan yang ada pada Ifedayo tu memang padua. Jadi boleh saya katakan yang terakhir ni adalah counter attack pasukan Melaka memang sangat-sangat berbahaya. Sebab apa? Sebab mereka punya strike force ataupun attacking force mereka adalah player yang mempunyai kemampuan individu yang sangat bagus. Mereka ada Ifedayo yang tenang sebagai seorang striker, mereka ada Sony Norde yang boleh ada kelajuan dan juga ball control yang bagus, mereka ada Adriano yang boleh link up play dengan sangat-sangat cemerlang di bahagian tengah untuk melakukan counter attack. Jadi untuk pasukan Melaka semalam, mereka bermain dengan sit deep, bertahan dengan bagus, berdisiplin. Mereka hanya manfaatkan counter attack untuk jaringkan gol dan benda tu berhasil. Nak apa lagi? Benda dalam bola sepak, tactical main macam mana pun tak apa, asalkan kemenangan itu dah jadi. Bagi saya memang orang kata apa, marvelous lah tactical yang dilakukan oleh pasukan Melaka semalam dalam counter pasukan Selangor yang cuba bermain dengan agak ofensif pada perlawanan semalam. Dan yang paling penting, counter attack yang dimanfaatkan oleh pasukan Melaka ni adalah disebabkan kesilapan ataupun kelemahan transisi yang cuba dilakukan oleh pasukan Selangor. Yang mana boleh saya katakan Selangor daripada transisi menyerang ke bertahan mereka agak lambat untuk mereka cover balik half space ataupun kedudukan di belakang mereka, terutamanya di tempat Quenteng dan juga Fazli Mazlan. Sebab Fazli Mazlan dan juga Quenteng akan involve untuk menyerang dan menjadi offensive wingback pada perlawanan ni. Jadi itu benda yang saya suka lah tentang Melaka United. Dan benda yang mereka perlu perbaiki mungkin mereka
mereka perlu perbaiki antara goalkeeper dengan pertahanan. Sebab pada perlawanan ni boleh dikatakan Brian C masih lagi buat mistake yang sama waktu lawan JDT hari tu. Beliau masih lagi tak boleh nak communicate well dengan pertahanan. Ada satu dia keluar tiba-tiba pertahanan tanpa bola pergi belakang dan sebagainya. So dia kena communicate lebih bagus lah untuk pertahanan pasukan Melaka. Dan untuk pasukan Melaka, mereka perlu untuk gunakan kelebihan yang ada pada Adriano untuk cuba pula bermain dengan build up ataupun ball position. Sebab mereka ada attacking minded yang memang sangat bagus, attacking minded player seperti Adriano. So mereka mungkin boleh gunakan kelebihan beliau untuk bermain dengan ball position sekiranya menentang kelab-kelab yang lain lah. Macam lawangan Selangor ni bagus lah tactical counter attack tu. Tapi kalau lawangan Sarawak ke apa tu, mungkin mereka boleh cuba untuk mengguna ataupun utilize the potential of Adriano as a attacking midfielder lagi better lah. Benda tu yang saya nak tengok lah kan. Jadi itu untuk Melaka. Kita masuk kepada bahagian pasukan Selangor pula. Untuk pasukan Selangor pada perlawanan ni, saya mulakan dengan kelemahan lah. Kelemahan yang pertama yang boleh saya cakap tentang pasukan Selangor adalah daripada segi mereka punya transisi macam saya cakap tadi. Sebab apa saya kata transisi pasukan Selangor agak lemah pada perlawanan ni adalah kerana kalau kita lihat dalam 15 ke 20 minit yang pertama, pasukan Selangor akan membentuk back 3 di belakang, iaitu Alex, Richard dan juga Yazan, yang mana mereka akan membentuk back 3. Apabila mereka membentuk back 3 di belakang, Mukeri akan stay di bahagian tengah bersama dengan Alif Haikal. Dan perkara ini adalah satu taktikal yang agak risky apabila bertemu dengan pasukan yang bermain bertahan. Sebab mereka boleh dikatakan mereka akan lebih ultra ofensif untuk menyerang pasukan lawan. Jadi itulah yang cuba diterapkan oleh pasukan Selangor. Yang mana apabila membentuk back 3 dan juga Mukeri dan juga Alif bertindak di bahagian midfield, mereka akan cuba push untuk Fazli Mazlan dan juga Quentin Cheng bermain di bahagian offensive wingback untuk bertindak sebagai wingback. Jadi apabila bertindak macam tu, Quentin Cheng dan juga Fazli Mazlan akan naik sangat-sangat ke hadapan. Jadi belah kanan dan juga belah kiri ni memang akan push forward terus lah untuk membantu bahagian serangan. Seperti mana yang kita tengok apabila Quentin dapat bola, dia dah duduk di half space ataupun dekat dengan di box pasukan Melaka United. Begitu juga dengan Fazli Mazlan di bahagian kiri. Sekiranya beliau dapat bola, beliau akan duduk di half space yang hampir dekat dengan pasukan Melaka United punya kotak penalti. Dan mereka akan gunakan dua player wingback ni untuk melakukan crossing. Jadi itu saya tidak jadi masalah. Mereka punya transisi daripada bertahan ke menyerang memang macam tu. Mereka punya corak build up. Tetapi yang menjadi masalah apabila bertemu dengan pasukan Melaka adalah apabila daripada posisi menyerang ke bertahan. Transisi ni yang menjadi masalah kepada pasukan Selangor. Yang mana kita boleh tengok apabila Quentin gol yang pertama, contoh saya ambil, apabila Quentin kehilangan bola, Khairul Anwar dapat bola, dia buka game kepada Sony buka kepada Adriano buka kepada Sony balik. Tak ada player yang cover tempat Quentin Cheng, tak ada player yang cover tempat Fazli Mazlan. Benda tu yang menjadi masalah kepada corak permainan pasukan Selangor. Transition. Mereka dah bermain dengan back 3. Alex yang ditugaskan sebagai holding, dia akan membentuk back 3 bersama dengan pertahanan di belakang. Jadi siapa yang cover tempat wingback ni sebenarnya? Sebab apa? Sebab Brandon Gunn dah ke depan, Mukeri dah ke depan, Alif Haikal dah ke depan. 3 player midfield dah ke depan. Jadi siapa yang cover tempat wingback? Bila kena counter, kena macam tu je. Jadi itulah boleh saya katakan transisi mereka punya daripada menyerang ke bertahan tu agak lemah, agak kurang. So boleh dikatakan antara faktor yang disebabkan transisi ni lemah adalah daripada segi faktor tactical adaptation. Bermaksud player-player yang berada di atas padang tu gagal untuk adapt dengan tactical yang cuba dilakukan oleh coach. Yang mana mereka gagal untuk orang kata apa, kemukakan apa yang diingini coach kepada dalam perlawanan. Bermaksud bila masuk padang, coach cakap macam ni kat luar padang, coach nak buat macam ni dalam padang, tetapi bila masuk padang mereka gagal buat seperti mana yang coach harapkan. Jadi benda tu boleh saya katakan nak kata salah player pun tak boleh, nak kata salah player, nak salah coach memang boleh dikatakan salah coach. Sebab apa? Sebabnya coach perlu tahu kelebihan dan juga kemampuan player dalam membuat satu-satu tactical. Bukannya ambil risky untuk setiap game bereksperimen, tukar player muda dan buat taktikal macam ni, tiba-tiba kita nak mengharapkan kemenangan. Tak bolehlah macam tu. Itu yang menampakkan yang Selangor sebenarnya agak kritikal. Sebab dalam setiap game mereka test
memang variation of attacking play mereka cuba, variation of defending, tetapi dalam masa yang sama tactical adaptation ataupun orang kata apa, adaptasi taktikal di dalam padang tu kurang. Player-player tak boleh nak adapt dengan taktikal tersebut. Itu yang menampakkan yang Selangor boleh dikatakan agak kritikal lah pada perlawanan semalam. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang paling kritikal dalam perlawanan corak Selangor pada perlawanan ni adalah bagaimana mereka tak boleh nak link up dengan sangat baik untuk push bola ke bahagian hadapan. Yang mana kita nampak yang Selangor ada kreativiti, mereka punya idea wujud, tetapi bagaimana mereka execute that idea, bagaimana mereka nak menyudahkan idea tersebut, itu yang menjadi masalah. Kita nampak flow bagaimana mereka bermain, mereka kekalkan ball position di bahagian tengah, mereka cuba untuk melakukan short passing, mereka cuba untuk melakukan crossing, tetapi idea tersebut gagal diterjemahkan dengan baik oleh barisan pemain-pemain Selangor. Itu yang menjadi persoalan. Kenapa Selangor mampu untuk bermain secara flow? Bermaksud flow ni nampak apa yang mereka cuba lakukan. Kita faham mereka ada idea, tetapi bagaimana mereka nak execute, bagaimana mereka nak sudahkan idea tersebut, nampaknya mereka seakan-akan tercari rentak. Walaupun dah berhari-hari, dah training, dah hampir masuk half season dah pun kan, tapi mereka masih lagi tercari-cari rentak. Bagaimana mereka nak kemukakan idea tu dan nak terjemahkan idea tu kepada satu benda yang boleh hasilkan gol. Itu yang menjadi masalah kepada bahagian pasukan Selangor pada perlawanan ni yang kedua. Yang ketiga, apa yang boleh saya katakan tentang pasukan Selangor adalah untuk game ni Keyon tidaklah terlalu bagus. Walaupun dia ada beberapa percubaan, tapi Keyon dimakin dan dijaga dengan rapat. Tetapi yang menjadi masalah adalah tentang overload player di bahagian tengah. Mereka ada terlalu ramai player di bahagian tengah, tetapi mereka masih lagi memfokuskan untuk attack guna wingback, push Quentin, push Fazli Mazlan untuk buat crossing dan sebagainya. Tetapi player di bahagian tengah, Brandon Gunn, Mukairi Ajmal, Henta Aun, Kenyon, mereka tak berada dalam posisi yang tepat untuk menerima hantaran. Tu sebab saya kata mereka ada idea tetapi mereka gagal execute that idea. Benda tu yang menjadi persoalan kepada Selangor. Jadi senang cerita untuk Selangor ni adalah mereka ada gerakan yang menarik, mereka ada ball position, mereka boleh bermain dengan menampakkan kepada penyokong yang mereka ada cara, ada flow untuk melakukan serangan. Tetapi bagaimana mereka nak menyudahkan, boleh dikatakan final decision ataupun perkara yang tak akhir tu yang menjadi persoalan. Apa yang mereka perlu buat untuk final part? Sama ada mereka nak crossing, sama ada mereka nak through pass, sama ada mereka nak shooting. Decision yang mereka lakukan tu yang tak akhir, yang membolehkan mereka untuk dapatkan satu gol. Itu yang menjadi persoalan kepada pasukan Selangor. Adakah masalah coach? Adakah masalah player? Pengurusan Selangor kena cari punca ni. Kalau tak memang bye-bye lah. Mungkin Asia pun tak ada tahun ni. Jadi secara overallnya itu benda yang boleh saya katakan untuk Selangor, tentang benda yang perlu mereka perbaiki. Sebab nak kata ball position mereka kontrol, mereka lebih kepada bertahan dan sebagainya kan. Tapi benda ni perlu diambil iktibar. Dan untuk benda yang boleh saya puji lah untuk pasukan Selangor, mereka punya idea dah bagus. Yang tu saya boleh puji lah. Mereka punya struktur formation bagus, yang mana mereka nak bermain dengan back 3, push wing back jadi ofensif, dan mereka semua dah bagus. Tapi execution that idea, execute that plan, yang tu yang penting. Bagaimana mereka nak execute ataupun menyudahkan idea dan juga plan yang telah dirancang dalam padang. Itu yang penting. Jadi itu saja ulasan saya. Assalamualaikum.